Salam sejahtera dan salam damai kepada semua ibu bapa dan murid yang disayangi. Saya Cikgu Wong dari SK Methodist Anglo-Chinese. Dan hari ini saya akan mengajar topik operasi darab untuk murid tahun 3. Diharapkan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat menjawab soalan pendarapan 2 nombor dengan menggunakan bentuk lazim yang melibatkan pengumpulan semula. Untuk makluman, perkongsian ini adalah hasil kolaborasi SK Methodist Anglo-Chinese dengan PPD Sarike. Sebelum cikgu mulakan sesi pengajaran, cikgu mau bagi peringatan sedikit agar murid-murid tidak bermain chat di ruangan chat dalam Google Meet ataupun dalam YouTube. Cikgu berharap semua murid yang mengikuti sesi pengajaran ini beri perhatian sepenuhnya. Okay. Kita ada sesi latihan, lepas tu murid-murid boleh sediakan kertas dan pensel untuk menjawab soalan yang cikgu berikan. Okey, murid-murid, kita teruskan. Okey. Kita buat sedikit ulang kaji dahulu. Okey. Ayat matematik ini ialah 4 darab 5 sama dengan 20. Jadi, yang cikgu tunjukkan di sini, yang ini. Macam mana kita sebut simbol ini? Okey, kita anggap sebagai ulang kaji lah. Okey, ini kita sebut sebagai kali ataupun darab. Okey. Jadi murid-murid boleh baca ayat matematik ini 4 darab 5 sama dengan 20 ataupun 4 darab 4 kali 5 sama dengan 20. Ada dua cara membaca dia. Okay. Okey, seterusnya. Murid-murid, agaknya kenapa cikgu tayangkan sifir darab? Kenapa cikgu tayangkan sifir darab di sini? Okay. Untuk makluman, murid-murid perlu menghafal semua sifir dari 2 sampai 12 untuk memudahkan murid menjawab soalan darab. Kalau murid-murid boleh hafal sifir 2 sampai 12, memang tidak ada masalah untuk kita selesaikan soalan pendarapan. Jadi murid-murid, sudahkah anda semua hafal sifir? Kalau sudah, bolehlah type di ruangan chat sudah bagi murid yang sudah hafal sifir 2 sampai 12. Cikgu harap semua murid boleh hafal sifir 2 sampai 12. Kalau yang belum, untuk masa PKP ni, bolehlah hafal di rumah. Tidak susah, satu hari mungkin murid boleh hafal satu sifir saja. Hari ini hafal sifir 2, esok hafal sifir 3. Boleh murid-murid? Okey, sekarang kita tengok situasi. Sebelum cikgu mula ajar, kita tengok situasi dahulu yang berkaitan dengan konsep darab. Okey, murid ini bernama Adrian.
Adrian dia ada 3 buah balang. Okey, kita tengok sini. 3 buah balang. 1, 2, dan 3. Dalam setiap balang tu ada 4 ekor ikan. Kita kira 1, 2, 3, 4. Ini ialah situasi dia. Jadi soalan yang cikgu ingin tujukan, berapakah jumlah ikan yang Adrian ada? Macam mana kita cari jumlah ikan? Mungkin murid boleh tambah 4 tambah 4 tambah 4. Okey. Boleh juga. Tapi hari ini kita belajar darab. Jadi macam mana kita buat ayat matematiknya berdasarkan situasi yang di atas ini. Okey. 3 buah balang. Darab dalam setiap balang ada 4 ekor ikan. Kita akan dapat 12 ekor ikan. Okey. Ini sebagai ulang kaji juga. Yang ayat matematik ni, untuk yang nombor pertama ini, kita isi berapa kumpulan. Berapa kumpulan, kalau ikut situasi di atas ini, kita isi berapa buah balang. Jadi kita isi 3. Seterusnya, nombor yang kedua. Bilangan. Bilangan ini, kita isi berapa ekor ikan dalam setiap balang. 1, 2, 3, 4. Kita isi 4. Jadi, kumpulan darab bilangan kita dapat 12. Iaitu 3 darab 4 sama dengan 12. Setakat ini murid faham? Kalau faham, bolehlah bagi respon sikit. Boleh type faham di ruangan chat. Okey, kita sambung. Okey. Jadi sekarang sudah kita ada situasi yang kedua. Untuk situasi yang kedua ini, kita tengok situasi ini berlaku di kilang, di mana ada 2 pekerja sedang memasukkan limau ke dalam kotak. Jadi, pekerja ini memberitahu bahawa setiap kotak dia masukkan 12 biji limau. Okey, memang kita boleh nampak 12 biji limau di sini. Jadi, soalan yang cikgu ingin tujukan, berapakah jumlah limau di dalam 3 buah kotak? Okey. Jadi murid boleh bayangkan ada 3 buah kotak sini. 1, 2 dan 3. Dalam setiap kotak ada 12 biji limau. Jadi, apakah ayat matematik yang kita boleh dapat daripada situasi ini? Apakah ayat matematik? Cikgu bagi masa 1 minit untuk murid fikirkan jawapan dahulu. Berdasarkan situasi 1 ini. Cuba murid dapatkan jawapan. Kalau murid sudah dapat jawapan, bolehlah type di ruangan chat. Cikgu boleh tengok nanti. Jadi, untuk situasi ini, kita akan dapat ayat matematik seperti begini. Tiga buah kotak ya. Jadi kita isi sini 3 kumpulan maksud dia. Darab bilangan 12 dalam setiap kotak kita dapat berapa?
Okey. Murid-murid bagi yang sudah hafal sifir memang boleh dapat terus jawapan ini. Okey, bagi yang belum, cikgu sudah bagi tahu tadi, bolehlah hafal di rumah masa PKPP ini. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita masuk ke bentuk lazim. Untuk bentuk lazim ni kita akan buat pengiraan. Dia lebih kurang sama dengan operasi tambah, operasi tolak untuk pengiraan ini. Jadi sama juga kita akan gunakan bentuk petak-petak untuk kita isi nombor di dalam petak. Okey. Ayat matematik dia ialah 3 kali ataupun darab 12 sama dengan apa? Berapa jawapan dia? Okey. Ini kita tengok. Ini ialah nilai tempat sa pu ra ri. Okey, seterusnya ada ruangan di sini lagi, boleh diisi lagi. Seterusnya kita tengok. Kita akan isi nombor di dalam peta ini. Okey. Kita isi dulu 12. Okey. 12 darab 3. Okey. Ini ialah cara dia. Kita tulis bentuk lazim. 12 darab 3. Boleh juga 3 darab 12. Tapi cikgu mengesyorkan supaya kita tulis nombor yang besar di atas, nombor yang kecil di bawah. Okey. Seterusnya kita buat satu garis. Okey. Maksudnya 12 darab 3. Okey. Jadi murid-murid, kita akan mula membuat pengiraan. Pengiraan ini mula dari nilai tempat sa ataupun sebelah kanan. Okey, sebelah kanan 2 darab 3 dahulu. Jadi murid-murid, kita mula dari sini. 2 darab 3 sama dengan berapa? Jadi kita dapat, kalau ikut sifir lah, 2 darab 3, 6. 1, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 6. Okay. Kita tulis terus jawapan di sini, 6. Okay. Jadi sudah selesai di nilai tempat sa. Kita balik ke nilai tempat puluh. Sama juga, kita akan darab 2 nombor. 1 darab 3. 1, 3, 3. Okay. Jadi, sudah kita dapat jawapan. 12 darab 3 sama dengan 36. Okay. Jadi, kita buat garis lagi menandakan jawapan akhir. Lepas tu, kita tulis semula jawapan di ayat matematik. Okey. Murid-murid, sebenarnya 3 darab 12, cikgu tulis 12 darab 3, hasil jawapan dia adalah sama. Kalau kamu pindahkan tempat, 12 darab 3, 36. 3 darab 12 pun sama juga, 36. Untuk konsep darab ni. Okey, seterusnya kita masuk ke topik seterusnya. Tadi soalan tadi berdasarkan situasi. Jadi sekarang kita akan tengok pendarapan tanpa pengumpulan semula. Okey, murid-murid, kita teruskan. Okey, cikgu bagi satu contoh dulu. Ini cikgu bagi soalan terus. 3014
darab 2 sama dengan berapa? Sama juga, kita sediakan peta, tulis dulu nilai tempat, seterusnya kita isi nombor. Kalau cikgu memang rekomenkan kamu isi nombor dari sebelah kanan. 3014 kita darab dengan 2. Buat garisan 1. Lepas itu kita mula membuat pengiraan. Okey. Untuk makluman murid-murid, ini adalah ayat matematik dan yang kita buat ini ialah bentuk lazim. Okey. Kita teruskan. Cikgu ulang ya. Kita semua pengiraan kita mula dari sebelah nilai tempat sah ataupun sebelah kanan. 4 darab 2. Okey. Dengan menggunakan sifir yang kita hafal, 4 darab 2 kita dapat 8. Seterusnya, nilai tempat 10. 1 darab 2. Kita dapat 2. Seterusnya, nilai tempat 100. 0 darab 2. Kita dapat 0. Dan akhir sekali, nilai tempat 1000. 3 darab 2. Kita dapat 6. Jadi murid-murid, kita sudah dapat jawapannya. Jangan lupa untuk buat garisan menandakan jawapan akhir. Okey. Jangan lupa juga tulis semula jawapan di ayat matematik yang di atas. Okey, jawapan dia 6028. Okey. Jadi untuk contoh 2 ini, cikgu bagi peluang untuk semua murid untuk jawab. Okey, cikgu bagi masa 3 minit untuk jawab. Okey. Cikgu bagi peta dulu. Okey. Cikgu bagi 3 minit untuk kamu jawab. Lepas tu kalau sudah dapat jawapan, bolehlah type jawapan di ruangan chat. Ingat jangan main chat ya. Boleh jawab dengan teliti, lepas tu tulis jawapan. Okey, kita mula dengan cikgu bagi. Okey, 1 darab 3 dahulu, 0 darab 3, tulis jawapan sini, 3 darab 3, tulis jawapan sini.
Okey, murid-murid. Okey, masa sudah sampai. Okey, mari kita tengok apa jawapannya ya. Cikgu akan kongsikan lagi, ulang lagi langkah pengiraan. Okey. Kita mula dengan nilai tempasa. 1/3 sama dengan 3. Seterusnya 0/3 kita dapat 0. Seterusnya 3/3 kita dapat 9. Jadi garis tulis jawapan. Okey, kita dapat jawapan 903. Okey. Siapa yang dapat jawapan betul? Tahniah. Baik. Nampaknya yang dapat jawapan betul memang ada ikut cikgu. Okey, jadi sini cikgu ada satu soalan lagi. Okey. 214 darab 2 sama dengan berapa? Okey. Jadi sama juga. Mungkin ada murid yang boleh dapat terus jawapan. Okey. Jadi cikgu bagi masa, sekarang cikgu bagi masa 2 minit. Okey. Untuk selesaikan soalan ini. Kalau sudah siap, boleh type di ruangan chat. Okey, murid-murid. Kalau masih ada murid yang belum hafal CV, okay, bolehlah rujuk CV. Kalau cikgu kamu ada bagi CV, bolehlah rujuk. Okey, murid-murid, masa sudah sampai. Okey. Okey, kita simak jawapan sama-sama. Okey. 214 darab 2. Kita mula pengiraan dari nilai tempasa. 4 darab 2, kita dapat 8. Seterusnya 1 darab 2, kita dapat 2. Dan di nilai tempat ratus, 2 darab 2, kita dapat 4. Jadi jawapan dia ialah 428. Okey, boleh murid-murid? Kalau setakat ini murid faham dengan apa yang cikgu sampaikan, boleh type faham di ruangan chat. Okey, cikgu ada satu soalan yang agak mencabar sikit di sini. Okey, mencabar saja tapi tidak susah. Okey, jadi murid boleh try untuk buat. Okey, kita tengok ni. Ada lain sikit soalan dia. Jadi 312 darab berapa? Kita dapat jawapan 936. Maksudnya sini
2 darab apa? Nombor apa kita dapat 6? Seterusnya 1 darab apa kita dapat 3? 3 darab nombor apa kita dapat 9? Jadi kamu hanya perlu isi ruangan ini saja. Cikgu bagi masa sekejap untuk selesaikan soalan ini. Okey, murid-murid kita teruskan. Cikgu nampak ada jawapan di ruangan chat. 2 darab 3. Jawapan dia 3. Kenapa 3? Kita simak sama-sama. 2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. Okey, cikgu ulang sekali. 2 darab 2, 6. 1 darab 3, 3. 3 darab 3 kita dapat 9. Okey, murid-murid, kita teruskan ya. Okey. Untuk topik ini ialah watak utama ataupun kita punya topik utama kita pada hari ini. Okey, jadi kita mula dengan contoh. Okey. Sama juga semua pendarapan ini kita buat dalam bentuk lazim. Dia ada cara lain lagi, tapi untuk hari ini kita belajar bentuk lazim dahulu. Okay. 6 darab 34. Jadi kita tulis dulu seperti soalan sebelum ni, 34 darab 6. Okey, murid-murid, kita buat garisan. Okey. Kita sudah susun nombor ikut nilai tempat. Jadi, murid-murid, kita mula membuat pengiraan sekarang. Okey, sila bagi perhatian. 4 kita mula dari nilai tempat sah. 4 darab 6. 4 darab 6. Kita dapat 24. Jadi macam mana kita tuliskan jawapan di dalam peta? Okey, ini cara dia, murid. 4, 2. Okey. Maksudnya di sini, ini kita kumpulkan semula di nilai tempat 10, 2 dan 4. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya 3 darab 6. Kita abaikan dulu yang 2 ini ya, murid-murid. Kita buat 3 darab 6 dahulu. 3 darab 6. Kita dapat 18. Kita dapat 18. 18. Apa yang kita kena buat dengan 2 di atas ini? Okey. 18 kita tambah dengan 2, kita dapat 20. Okey. Jadi sini memandangkan sini tidak ada nombor lagi. Kita tulis terus 20. Okey. Jadi ini adalah jawapan akhir kita. Kita dapat jawapan 204. Jangan lupa untuk buat garisan dan tulis semula jawapan di ayat matematik. Okey. Ini adalah salah satu contoh darab
melibatkan pengumpulan semula. Okey. Kalau murid faham soalan ini, boleh type faham di ruangan chat. Boleh type faham di ruangan chat. Kalau tidak faham, okey, kita ada contoh lain lagi. Sila bagi perhatian. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, 17 kali ataupun darab 5 sama dengan berapa? Okey, sama juga kita sediakan peta. Okey, untuk makluman murid-murid, peta ini nanti cikgu tidak sediakan peta lagi untuk soalan seterusnya. Kenapa? Nanti cikgu bagi tahu. 17 kali 5. Sama juga, tulis nombor, ikut nilai tempat. 17 kali 5. Kita mula dari nilai tempat sah. 7 darab 5. 7 darab 5, kita dapat 35. Murid-murid cuba imbas kembali. Mana kita tulis nombor ini? Kita tulis 5 dan 3 di mana? Di atas nilai tempat tolong. Seterusnya, kita buat darab 1 darab 5. Jadi murid-murid, 1 darab 5 kita dapat 5. Seterusnya, apa yang kita kena buat dengan atas ni? Yang 3 ini. 5 kita tambah dengan 3, kita dapat 8. Jadi tulis jawapan 8 di sini. Jadi murid-murid, kita buat garisan dan tulis semula jawapan 85. Kalau murid-murid faham, bolehlah type di ruangan chat. Memang cikgu banyak bagi penerangan ni. Supaya murid-murid semua faham. Untuk contoh 3, kita teruskan. 576 kita darab dengan 8. Kita darab dengan 8. Sekejap. Kita teruskan. 576 kita darab dengan 8 sama dengan berapa? Jadi, murid-murid, untuk soalan ini cikgu tidak lagi bagi peta. Supaya murid biasa dengan cara pengiraan. Tulis di kertas putih. Kadang-kadang kalau cikgu perlukan murid untuk menjawab di papan putih, bolehlah pergi. Sebab papan putih pun tidak ada grip kan. Jadi bolehlah tulis dengan cara ini. Sama juga nilai tempat Sapurari 576. Ingat, tulis ikut nilai tempat. Terusnya kita tulis darab 8. Buat garisan. Murid-murid. Okey. Jadi yang ini sama juga. Kita kira 6 darab 8. 6 darab 8 kita dapat 48. 6 darab 8 kita dapat 48. Jadi ini cara
cara dia kita tulis nombor ya. Seterusnya, okey, sekejap. Terusnya, 7 darab 8. 7 darab 8. 7 darab 8. Kita dapat 56. Okey, murid-murid, yang 56 ni kita kena tambah dengan 4. 56 tambah 4, kita dapat 60. Kalau murid-murid, contohnya lah, kamu masih tidak pandai lagi, tidak boleh kira lagi dengan laju, kamu buatlah bentuk lazim macam ni. 6 tambah 4, 10. Tulis kosong. 1 di sini. 5 tambah 1 jadi 6. 60 lah jawapan dia. Okey. Okey, kita sambung. 60. Okey, tadi kita dapat 60 kan? 60. Tulis kosong 6. Kumpul semula di nilai tempat 100. Okey, seterusnya 8 kali 5. Okey, 8 kali ataupun darab 5 kita dapat 40. Okey, kalau 40 kita tambah lagi dengan yang 6 ini, kita dapat 46. Jadi ini jawapan dia. Kita tulis 4608. Itu jawapannya. Okey, murid-murid, siapa yang faham soalan ini, bolehlah type di ruangan chat faham. Barulah cikgu boleh teruskan. Cikgu takut nanti ada yang ramai tidak faham. Okey, murid-murid, kita teruskan ya. Okey. Kita tengok contoh yang keempat. Okey. Untuk soalan ini, cikgu tidak lagi bagi nilai tempat. Okey. Kalau murid-murid, contohnya lah, kita buat latihan. Kita boleh buat, kalau dalam buku latihan yang ada peta, terus tulis nombor seperti ini. Tidak payahlah lagi tulis sapu lari. Okey, murid-murid. Okey. Jadi, okey, sekejap. Okey. Okey. Okey, cikgu bagi penerangan. 3 kali 4. Kita dapat 12. Okey. Kita tulis 12 ya. 1, 1 dan 2. Kita tulis. Okey, sekejap ya murid-murid. Okey. 1 dan 2. 12. Selepas itu, 9 kali 4. 9 kali 4, kita dapat 36. Tapi yang 36 tu, kita kena tambah dengan 1 di atas. 36 tambah 1 jadi 37. Okey. Seterusnya, 1 tambah 4. 1 tambah 4. 1 darab 4, kita dapat 4. 4 tambah 3, kita dapat 7. Okay. Akhir sekali, 4 darab 2 darab 4, kita dapat 8.
Jadi ini ialah jawapan akhir dia. 8.772. Mungkin soalan ini ada susah sikit. Jadi cikgu ulanglah ya. Cikgu ulang sekali. Okey, kita mula dengan nilai tempat sa. 3 darab 4, kita dapat 12. Jadi kita tulis 1 dan 2. Okey. Seterusnya 9 kali 4, kita dapat 36. Jadi kita tidak boleh tulis 36 terus. Jangan lupa untuk tambah yang di atas ni. 36 tambah 1 jadi 37. Dan seterusnya lagi 1 darab 4, kita dapat 4. 4 tambah dengan 3, kita dapat 7. Dan akhir sekali 2 darab 4, kita dapat 8. Okey, jadi jawapan untuk soalan ini ialah 8.772. Okey, untuk contoh ini, cikgu bagi masa. Cikgu bagi peluang untuk semua murid jawab. Jadi, cikgu bagi masa 3 minit. Cikgu akan set timer. Cikgu bagi masa 3 minit. Okey, boleh mula buat sekarang. Keluarkan kertas. Boleh jawab di atas kertas. Kalau sudah siap, bolehlah tulis di ruangan chat. Okey, murid-murid, cikgu bagi petunjuk sedikit ya. 7 kali 3. Okey. 7 kali 3. Jadi, kita dapat 21. Tulis 2 dan 1 di sini. Seterusnya, 2 kali 3. 2 kali 3. 6. 6 tambah dengan yang di atas ni. Okey, tulis jawapan di sini. Dan seterusnya pun sama juga.
Oke, kalau murid yang sudah dapat jawapan, bolehlah tulis di ruangan chat. Oke, murid-murid. Oke, cikgu rasa memang ramai sudah yang siap. Oke. Jadi kita tengok jawapan dia sama-sama ya. Oke. Kita mula dari nilai tempat sah 7 darab 3. 7 3 21. 1 2. Oke. Cikgu lebih suka kalau murid tulis 2 di atas dulu, lepas tu baru tulis 1. Oke? Maksudnya 7 kali 3, 21. Tulis terus. Lagi senang. Seterusnya 2 darab 3. 2 darab 3, 6. Jangan tulis terus. 6 tambah dengan 2 di atas, dia jadi 8. Dan seterusnya lagi, 9 darab 3. 9 3 27. Tulis 2 dahulu, 7 di bawah. Seterusnya 1 darab 3. 1 3. 3 tambah 2 jadi 5. Jangan lupa untuk garis menandakan jawapan akhir. Tulis semua jawapan. Oke, jadi selesai untuk nombor ini. Tahniah kepada mereka yang dapat jawapan betul, baik. Oke. Yang tidak berjaya, oke, kita teruskan ya. Jangan putus asa. Kita teruskan. Kalau masih tidak faham, tengok lagi video yang cikgu bagi nanti. Sampai kamu faham. Oke, ini ada satu soalan lagi. Cikgu bagi peluang lah untuk semua jawab. Tidak susah. Kita coba untuk jawab. Oke, boleh mula. Kalau sudah siap, type jawapan di ruangan chat.
Okey, murid-murid. Okey, kita teruskan ya. Okey. 1478 darab 4. Jadi, kita mula dari 8 kali 4. 8 kali 4, 32. Okey. Tulis 32. Seterusnya, 7 kali 4. Kita dapat 28. Jangan tulis terus 28. 28, kita kena tambah lagi 3. Jadi 31. Seterusnya, 4 kali 4. Kita dapat 16. 16 kita tambah dengan 3, jadi 19. Seterusnya, 4 kali 1 sama dengan 4. 4, kita tambah lagi 1, dia akan jadi 5. Jadi, ini jawapan dia. 5.912. Okey, okey, murid-murid, kita cikgu ingin menjemput semua masuk ke dalam Google Classroom yang cikgu adakan. Okey, ini ialah kelas kod dia. Okey. Okey. Sekejap. Okey, sekejap. Okey. Jadi, ini ialah Google Classroom untuk semua murid tahun 3. Jadi, cikgu sudah masukkan tugasan-tugasan di dalam. Okay. Jadi, tugasan-tugasan ini, contohnya yang ini. Ini ialah, cikgu tayangkan dahulu. Okay. Cikgu bagi kelas kod dulu. Okay. Okay. Bagi murid-murid yang sudah buka komputer, boleh join kelas cikgu. Okay. Join kelas cikgu, lepas tu selesaikan tugasan yang di dalam. Yang tidak, yang mungkin masih pakai komputer, masih pakai telefon bimbit, smartphone, boleh catat dulu kelas kod ini. Lepas ni, kamu boleh pakai. Boleh masuk ke dalam Google Classroom yang cikgu adakan. Okay, catat dulu. Cikgu bagi masa. Bagi yang sudah join, okay. Okay, ini sudah catat. Okay. Okay, murid-murid kalau sudah join, okay, cikgu bagi tahu dulu sedikit tugasan. Okay. Ini latihan darab Google Form. Okay. Isi dulu nama, kelas, sekolah. Lepas tu tekan next. Contohnya cikgu Adrian. Okay. Kelas 3A. 3B. Okay. Lepas tu SK Meredith. Okay. Tekan next. Okay. Bolehlah jawab soalan ni. Ayam matematik darab bagi rajah di bawah ialah berapa?
Lepas tu ni. 6 kali 6, 7 kali 4. Ini. Ini bentuk lazim melibatkan pengumpulan semula. Ini pun pengumpulan semula. Nyatakan nilai P dan A dalam petak sifir di bawah. 4 kali 1, 4. 4, 1, 4. 10, 1, 10. 4, 4. Apa jawapan dia? 10, 5. Apa jawapan dia? Okey, seterusnya selesaikan. Lepas tu tekan submit. Ini adalah tugasan Google Form. Dan ini Quizzy. Murid boleh jawab. Quizzy. Terusnya kita sampai ke penghujung sesi pembelajaran. Sini cikgu mau bagi lagi sedikit latihan lah. Tidak banyak juga, 5 soalan. Lepas tu yang dalam Google Classroom ni, sebagai latihan tambahan, murid boleh catat, dan selesaikan. Dalam buku latihan boleh. Okey, murid-murid. Sebenarnya untuk darab ni kita ada bentuk lazim dan lain, ada banyak lagi cara pengiraan. Salah satu contohnya ialah kaedah kekisi, latics. Jadi kalau ada peluang, cikgu akan sampaikan pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Jadi di sini saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak PPD kerana memberi peluang kepada saya untuk mengendalikan digital learning. Dan terima kasih kepada ibu bapa juga yang menyediakan peranti untuk murid-murid, dan terima kasih juga kepada murid-murid kerana bagi respon, bagi perhatian sepanjang cikgu mengajar. Jadi jangan lupa untuk siapkan soalan yang latihan yang cikgu bagi. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kata, cikgu di sini mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang menyinggung perasaan.